Amira Rosli pecah kesunyian. Kebenaran di sebalik perceraian dengan Amar Baharin. Perkahwinan yang hanya bertahan. Setahun Amira Rosli tewas di hadapan kebenaran ini. Sudah lama dia berdiam diri. Dunia hiburan tempatan pernah menjadi saksi betapa bersinarnya nama Amira Rosli. Seorang pelakon berbakat, wajahnya manis, senyumannya selalu menghiasi kaca televisyen. Namun siapa sangka di sebalik cahaya itu tersembunyi ribuan kegelapan yang selama ini dipendam. Hari ini, buat pertama kali, Amira memecah kesunyian itu. Lahir pada 24 Ogos 1991, kini pada usia 33 tahun. Amira bukan lagi gadis muda yang pernah bermimpi tentang cinta sempurna. Dia kini seorang ibu, seorang wanita yang telah melalui jatuh bangun dalam dunia seni dan juga dalam kehidupannya sebagai istri kepada pelakon terkenal Amar Baharin. Perkahwinan mereka pernah menjadi impian ramai, pasangan sempurna, kata netizen. Tapi siapa tahu, di balik potret indah itu, retakan telah lama bermula. Segalanya bermula selepas kelahiran anak kedua mereka. Pada ketika itu, Amira mula merasai perubahan yang sukar dijelaskan. Amar, yang dahulunya penuh perhatian, mula sering tiada di rumah. Alasan kerja, penggambaran lewat malam, urusan luar kota, semuanya kedengaran sah. Tetapi rasa sunyi dalam hati Amira makin membesar. Malam demi malam, dia tidur dalam kebisuan. Ada kalanya, dia menangis tanpa suara, hanya ditemani cahaya dari lampu meja kecil di bilik tidur mereka. Dalam satu wawancara eksklusif yang penuh emosi, Amira akhirnya bersuara. Saya tak pernah sangka, saya akan berada dalam situasi ini. Katanya perlahan, matanya berkaca. Saya sayangkan perkahwinan ini, tapi sayangnya, saya yang terus terluka. Sementara dia semakin jauh. Tekanan di set penggambaran, beban kerja yang tidak menentu, dan harapan yang tinggi daripada peminat telah menguras tenaganya. Namun, beban yang paling berat bukanlah skrip atau adegan air mata yang dilakonkan, tetapi skrip kehidupan sebenar yang tidak boleh dipotong atau diulang rakam. Amira mula merasa kosong. Saya pergi kerja dengan hati yang kosong, dan saya pulang ke rumah dengan dada yang sesak. Paling menyakitkan adalah saat dia terpaksa berlakon bahagia. Di depan kamera, dia adalah istri sempurna, ibu mithali, wanita yang strong. Tapi realitinya, dia hampir rebah. Dalam diam, dia memendam segala luka, bimbang membuka aib rumah tangga yang dibina dengan harapan dan cinta. Namun, semua itu berubah selepas satu kejadian. Suatu malam, setelah penggambaran berakhir lebih awal, Amira pulang ke rumah tanpa memberitahu sesiapa. Dia hanya mahu mengejutkan suaminya, mahu memeluk anak-anaknya, mahu merasakan kehangatan keluarga yang dirindui. Tapi yang dia temui hanyalah sunyi, dan pintu bilik mereka terkunci dari dalam. Amira berhenti sejenak dalam wawancara itu. Tangannya menggigil. Apa yang saya dengar malam tu cukup untuk buat saya tahu semuanya dah berakhir. Dia tidak menerangkan lebih lanjut, hanya membiarkan kebisuan menjawab. Bukan mudah buat Amira untuk mengambil keputusan yang besar. Dia tahu ramai yang akan terkejut. Dia tahu tajuk-tajuk sensasi akan menghiasi laman hiburan keesokan harinya. Tapi yang lebih penting daripada semuanya adalah dirinya sendiri.
hatinya, anaknya. Saya terpaksa buat pilihan, katanya. Antara terus berpura-pura atau menyelamatkan diri saya sendiri. Dan dia memilih untuk menyelamatkan dirinya. Kini, Amira menjalani kehidupan baru tanpa Amar Baharin di sisi. Tapi itu tidak bermakna dia bahagia sepenuhnya. Luka ini bukan yang mudah sembuh, luahnya. Setiap hari adalah perjuangan. Menjadi ibu tunggal, menghadapi stigma masyarakat, dan dalam diam memadam kenangan lama yang kini menjadi beban. Peminat tertanya-tanya, adakah benar Amar berlaku curang? Adakah mereka pernah cuba memperbaiki rumah tangga itu? Kenapa semuanya hanya bertahan setahun selepas kelahiran anak kedua? Amira tidak menjawab secara terus. Tapi daripada raut wajahnya, daripada mata yang berkaca, jawapan itu seakan sudah jelas. Tuhan, saya terlalu lama diam, katanya. Tapi sekarang saya tidak mau terus hidup dalam bayang-bayang. Dengan suara bergetar, Amira menutup wawancara itu dengan satu ayat yang menggantung. Saya hanya ingin menjadi wanita yang saya impikan sejak dulu. Bebas, jujur, dan kuat. Tapi benarkah dia bebas? Atau ini hanya permulaan kepada luka yang lebih dalam lagi? Tidak ada yang pasti. Tapi satu hal yang jelas, Amira Rosli akhirnya telah memilih untuk bersuara. Dan dunia kini mendengar. Dia duduk sendirian di tepi tingkap bilik kecil itu, hanya bertemankan bunyi jam dinding dan cahaya lampu jalan yang memantul di lantai marmar sejuk. Di tangannya, secawan teh suam yang sudah lama tidak disentuh. Uap panasnya sudah lama menghilang, tetapi Amira masih menggenggam cawan itu seolah-olah ia dapat menghangatkan hatinya yang dingin. Tudung satin berwarna krim jatuh sedikit ke belakang, menampakkan beberapa helai rambut yang tidak lagi diurus seperti dahulu. Wajahnya polos, tanpa solekan, jauh daripada bayangan selebriti yang sering menghiasi majalah dan poster-poster iklan kecantikan. Setiap pagi, dia akan bangun lebih awal dari matahari. Bukan kerana semangat, tetapi kerana kebiasaan. Badannya sudah terbiasa bangkit untuk menyiapkan sarapan buat Amar dan anak-anak. Tapi kini, hanya ada 2 pinggan di atas meja. Satu untuk dirinya, satu lagi untuk si kecil. Adam, anak sulung mereka yang kini baru berusia 5 tahun. Adam sering bertanya, "Abi mana Mama?" Dan setiap kali itu juga, Amira akan senyum memeluk anaknya, lalu menjawab dengan suara perlahan, "Abi sibuk kerja, sayang." Bohong, tapi bohong yang perlu, demi anaknya tidak merasa luka seperti dirinya. Di atas meja solek di sudut bilik, masih tersusun kemas kad undangan kawin mereka. Berdebu, lusuh, tapi Amira belum mampu membuangnya. Gambar wajah mereka, tersenyum di depan masjid dengan tangan saling menggenggam, kini terasa seperti pemandangan dari dunia lain. Dunia yang hanya wujud seketika. Amira masih ingat hari pernikahan itu, hari di mana dia percaya bahwa cinta itu cukup. Bahwa 2 hati yang saling menyayangi mampu mengharungi apa sahaja. Dia masih ingat betapa Amar memandangnya dengan penuh bangga. Seolah-olah dialah wanita paling sempurna. Tapi ternyata, cinta tidak cukup jika hanya satu pihak yang berjuang. Tidak cukup jika setiap masalah disembunyikan di balik senyuman di depan kamera. Salah satu momen yang tidak dapat dia lupakan berlaku di set penggambaran drama terakhir yang mereka berlakon bersama. Tajuknya Cinta Terakhir. Dan ironinya, itulah juga projek terakhir mereka sebagai pasangan di depan umum. Waktu itu,
mereka harus melakonkan babak pasangan bahagia menyambut kelahiran anak. Di luar kamera, Amira hanya mampu menahan air mata. Amar tidak bercakap sepatah pun sepanjang hari. Mata mereka tidak bertemu. Juru kamera terpaksa mengambil take berulang kali kerana emosi yang seharusnya mereka paparkan tidak terasa. Kerana realitinya, mereka sudah jauh dari perasaan itu. Ada satu ketika sedang menunggu giliran di ruang rehat, Amira terdengar Amar berbual di telefon. Suaranya rendah, tapi cukup untuk Amira tahu bukan urusan kerja. Nada suara manja, tawa kecil yang sudah lama tidak didengarnya, ditujukan kepada seseorang yang bukan dirinya. Waktu itu, dunia Amira runtuh sekali lagi. Tapi, seperti biasa, dia hanya diam. Dia sudah terlalu biasa dengan luka. Dengan sahabat terdekatnya, seorang penata rias yang sudah lama bekerja bersamanya, pernah bertanya, "Kenapa kau masih bertahan?" Dan Amira hanya menjawab, "Sebab aku takut." Takut pada apa? Takut kehilangan status? Takut pada cemuhan masyarakat? Takut dianggap gagal? Dia sendiri pun tidak pasti. Yang dia tahu, setiap malam sebelum tidur, dia akan menulis diary kecil yang disimpan di bawah tilam. Satu-satunya tempat dia boleh jujur. Dalam helaian kertas itu, penuh dengan luahan hati yang tidak pernah dibaca sesiapa. Catatan sunyi seorang wanita yang sedang runtuh perlahan-lahan. Pernah sekali dia ingin melarikan diri, membawa anak-anak dan pergi jauh, mungkin ke luar negara, ke tempat orang tidak kenal siapa Amira Rosli. Tapi setiap kali dia memandang wajah anaknya yang tertidur lena, dia sedar dia perlu kekal kuat. Bukan untuk dirinya, tapi untuk mereka. Dan begitulah hari-hari berlalu. Kadang-kadang, Bernard Whitesheet menghantar message. "Amira nampak cantik hari ini. Rindu tengok awak dengan Amar bersama-sama." Mereka tidak tahu, di balik gambar cantik di Instagram itu, ada mata yang bengkak kerana menangis. Mereka tidak tahu, senyum itu hanya satu alat pertahanan diri. Di sebuah acara amal, beberapa bulan selepas perpisahan itu diumumkan, Amira muncul dengan baju kurung sederhana dan wajah yang tenang. Tapi ketika seorang wartawan bertanya, "Amira, masihkah ada peluang untuk rujuk semula?" Dia hanya tersenyum, senyum yang terlalu pahit untuk dimaniskan. "Saya percaya setiap luka ada hikmahnya," katanya perlahan, tapi mata itu menceritakan segalanya. Tentang malam-malam sunyi, tentang harapan yang terkubur, tentang seorang wanita yang akhirnya belajar untuk memilih dirinya sendiri. Kini, Amira tidak lagi menetapkan masa untuk mencintai atau dicintai. Dia bangun setiap hari untuk satu tujuan. Menjadi versi terbaik dirinya, bukan untuk sesiapa, tapi untuk dia sendiri. Dia mula menulis, bukan untuk skrip drama, tetapi untuk dirinya. Setiap pagi, selepas menghantar anak ke tadika, dia duduk di meja kecil di tepi tingkap, menulis tentang luka, tentang ketabahan, tentang cahaya yang mula muncul di hujung gelap itu. Dia masih memakai cincin perkahwinan itu, bukan kerana belum move on, tetapi sebagai peringatan. Peringatan bahawa dia pernah mencuba, pernah berharap, pernah jatuh, dan kini sedang belajar bangkit. Dan di luar tingkap, matahari perlahan-lahan terbit. Hari baru bermula. Tidak ada jaminan
bahawa luka akan sembuh hari ini atau esok. Tapi untuk pertama kalinya, Amira tidak lagi menunggu seseorang untuk menyelamatkannya. Kerana kini, dia tahu penyelamat itu sedang duduk di hadapan cermin, memandang dirinya sendiri. Onda jadi ini terjadi cerita Fitut So. Di satu pagi yang mendung, Amira membuka tirai rumah perlahan-lahan. Kabus masih belum hilang, dan dari jendela kecil itu, dia melihat pohon jambu yang pernah mereka tanam bersama Amar. Pohon itu kini makin tinggi, daunnya rimbun, dan anehnya, setiap kali Amira menatapnya, dadanya terasa sesak. Seperti ada sesuatu yang masih tertinggal di situ. Sesuatu yang belum pernah diungkap. Sejak pengumuman perpisahan itu, Amira jarang sekali keluar rumah. Jika ada urusan kerja, dia hanya akan berada di set selama yang diperlukan. Tidak lebih, tidak kurang. Wajahnya tetap cantik, rapi, tetapi mata itu tidak pernah benar-benar hadir. Dia seolah-olah hidup di antara dua dunia. Satu dunia yang pernah dia impikan, dan satu dunia yang kini dia terpaksa terima. Orang sekeliling mula berbisik. Ada yang kata Amar telah jatuh cinta dengan orang baru. Ada yang menuduh Amira terlalu fokus pada kerjaya sehingga mengabaikan suami. Ada pula yang percaya ada sesuatu yang lebih gelap berlaku, sesuatu yang tidak akan pernah disebut di laman media sosial. Namun, Amira kekal diam. Diam itu sendiri menjadi satu bentuk perlawanan, bukan kerana dia tidak mahu menjelaskan, tetapi kerana dia tahu tidak semua kebenaran patut diluahkan secara terbuka. Ada kebenaran yang hanya akan menambah luka. Ada cerita yang bila disebut, tidak akan membawa kelegaan, hanya lebih banyak pertanyaan. Suatu hari, seorang pembantu rumah lama menghantar satu sampel surat ke rumahnya. Tiada nama pengirim, tiada alamat, hanya satu nota pendek di dalamnya. Dia masih menyimpan semuanya. Mira menggigil. Tangannya memegang nota itu erat-erat. Siapa yang menghantar? Apa maksudnya? Dia itu siapa? Semuanya masih tergantung dan anehnya, Amira tidak terus membuang nota itu. Dia simpan di dalam laci yang paling dalam, bersama diari lamanya dan gambar-gambar yang tidak lagi dipamerkan. Beberapa malam selepas itu, dia bermimpi. Dalam mimpi itu, dia berjalan di koridor gelap, koridor yang dipenuhi dengan suara-suara samar, suara tangisan anaknya, suara ketawa Amar, suara gaduh yang entah dari mana. Dan di hujung koridor itu, ada sebuah pintu. Di belakang pintu itu, terdengar satu lagu lama. Lagu yang mereka pernah nyanyikan bersama di kereta, sewaktu masih bercinta. Amira bangun dengan peluh dingin membasahi tubuhnya. Pintu bilik sedikit terbuka. Tapi, dia ingat betul dia sudah menguncinya sebelum tidur. Apakah semuanya hanya mimpi? Atau ada sesuatu yang lebih? Keesokan harinya, Amira memutuskan untuk ke rumah lama mereka. Rumah pertama yang mereka beli selepas berkahwin. Rumah itu sudah lama tidak berpenghuni, dikatakan akan dijual, tetapi hingga kini tidak pernah ada pembeli. Entah kenapa hatinya ditarik untuk kembali ke situ. Dia membawa kunci lama yang masih dia simpan, walaupun sudah berjanji tidak akan kembali. Pintu utama rumah itu berat. Bunyinya berkeriut ketika dibuka. Bau kayu lama dan debu menyambutnya.
Setiap sudut rumah itu menyimpan kenangan, sofa tempat mereka menonton drama Korea bersama, dinding yang mereka lukis bersama anak pertama, dapur tempat Amira menyediakan makan malam pertama selepas nikah. Semuanya seperti beku dalam masa. Tapi yang paling mengejutkan ialah bilik kecil di tingkat atas. Bilik yang dulu digunakan Amar sebagai ruang kerja. Bilik itu tidak berubah. Buku-buku masih di tempat asal. Kalender di dinding masih bertanda pada tarikh ulang tahun perkahwinan mereka. Dan di meja ada satu fail berwarna hitam, tertutup rapi dengan tali. Amira mendekat. Perlahan, tangannya menggigil saat membuka tali ikat itu. Di dalamnya, berpuluh helaian kertas, cetakan email, surat menyurat, gambar, dan sesuatu yang menyerupai laporan perubatan. Nama pada laporan itu, Amar Baharin. Dia membalik satu persatu. Kata-kata pada dokumen itu sukar untuk dia hadam. Ada istilah perubatan yang dia tidak faham, tapi satu perkataan menarik perhatiannya, neurodegenerative. Amira menahan nafas. Apa maksud semua ini? Sejak bila? Mengapa dia tidak pernah diberitahu? Tiba-tiba, segalanya terasa kabur. Adakah ini sebab Amar mula menjauh? Adakah ini sebab dia bersikap dingin? Adakah Amar cuba menyembunyikan penyakit dari dirinya dengan cara membuatnya benci? Dia terduduk di lantai bilik itu. Tangannya memegang laporan. Matanya mencari sesuatu. Apa sahaja yang boleh menjawab soalan-soalannya. Tapi semua diam. Hanya suara kipas usang yang masih berputar perlahan di atas kepala. Amira kembali ke rumah malam itu tanpa membawa apa-apa kecuali satu fail hitam. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Perasaannya bercampur baur, marah, sedih, keliru, dan bersalah. Beberapa hari selepas itu, dia menerima satu panggilan dari nombor tidak dikenali. Suara di hujung talian itu rendah, perlahan, dan amat dikenalinya. Mat, Amira, boleh kita jumpa? Amar. Dia tidak menyangka. Suara itu masih sama, tetapi ada getar yang tidak pernah dia dengar sebelum ini. Amira tidak menjawab dengan segar. Dia memandang ke arah cermin di ruang tamu. Dirinya kelihatan tenang, tetapi di dalamnya ribut. Kenapa sekarang? Soalnya, Amar diam sejenak. Lalu menjawab, sebab masa sudah tak panjang. Dan di saat itu, Amira sedar. Kisah mereka belum berakhir. Tidak pernah berakhir. Mungkin bahamu tidak akan pernah berakhir. Amira tunda nafasnya perlahan sebelum meletakkan telepon. Jari-jarinya masih gemetar. Tetapi wajahnya kelihatan tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru sahaja mendengar suara dari masa lalu. Dia menatap keluar tingkap. Melihat langit yang mulai merah kejinggaan. Cahaya senja tumpah ke ruang tamunya, membentuk bayangan panjang di lantai yang sepi. Dalam bayangan itu, dia seperti melihat kembali sosok Amar, bukan Amar yang dingin dan menjauh, tapi Amar yang dulu. Amar yang sering duduk di lantai ini sambil mendukung anak pertama mereka yang masih bayi. Menyanyikan lagu-lagu perlahan dengan nada sumbang yang selalu buat Amira tertawa. Tapi tawa itu sudah lama hilang. Lalu mengapa sekarang? Mengapa setelah semua luka dijahit dengan payah, seseorang datang membawa jarum lain? Amira bangkit dari sofa, berjalan ke bilik. Dia membuka almari dan menarik keluar kotak kenangan yang sudah bertahun tidak disentuh. Kotak itu berat, bukan kerana isinya, tapi kerana semua emosi yang terkandung dalamnya. Gambar perkahwinan mereka yang dahulu dibingkai indah.
kini sudah berdebu. Sepucuk surat yang pernah ditulis Amar sewaktu mereka mula bercinta masih ada. Lipatannya sudah kuning, tinta dakwat mulai pudar, tetapi isi surat itu masih menyengat. Kalau satu hari nanti aku berubah, tolong jangan benci aku. Aku mungkin diam, mungkin menjauh, tapi hatiku masih di tempat yang sama di sisi kau. Amira pejam mata. Di sisi aku? Tapi selama ini, bukankah aku kesorangan? Dia menyimpan semula kotak itu tanpa membaca lagi. Ada sesuatu yang terlalu sakit untuk diulang, dan ada kenangan yang lebih selamat dibiarkan terkunci. Esoknya, Amira memandu ke satu tempat yang sudah lama tidak dia kunjungi, sebuah taman kecil di hujung Bukit Kiara, tempat di mana Amar pernah melamarnya secara sederhana. Hanya berdua di bangku kayu, ditemani burung-burung dan angin petang. Taman itu masih sama, sunyi, rimbun, dan penuh nostalgia. Langkah Amira perlahan. Di bangku itu, seseorang sedang duduk membelakanginya. Bahunya lebih kecil dari yang dia ingat. Rambutnya sedikit beruban, tetapi sosok itu tidak perlu diperkenalkan. Amar tidak berpaling ketika Amira menghampiri. Seolah-olah dia tahu Amira akan datang. Seolah-olah waktu tidak pernah berjalan. Amira duduk di sisi. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Maria diam. Cuma suara burung dan desiran angin yang berbicara. Beberapa menit kemudian, Amar berkata perlahan, "Saya tahu saya buat banyak salah. Tapi bukan semuanya salah seperti yang awak fikir." Amira tidak menjawab. Dia hanya menoleh, melihat garis rahang lelaki itu yang dulu begitu dikenalnya. Tapi sekarang, wajah itu ada sesuatu yang lain, sesuatu yang dia belum pasti. Ketakutan, penyesalan, atau sekadar keletihan hidup. "Saya tak tahu harus mula dari mana," Amar sambung. "Tapi masa awak jumpa Fail tu, saya tahu awak akan datang ke sini." Amira hanya mengangguk sedikit. Satu gerakan kecil, tapi penuh makna. "Saya bukan tinggalkan awak sebab dah tak sayang." Dia berhenti seketika, menarik nafas panjang. "Saya tinggalkan sebab saya tahu awak lebih kuat dari saya." Amira berpaling sepenuhnya. Matanya memerhati, meneliti setiap garis wajah Amar. Kata-kata itu kedengaran seperti pujian, tetapi juga seperti pengkhianatan yang beralas. Dia mahu bertanya, mahu menyuruh Amar berhenti memberi alasan, tapi lidahnya kelu. Dan mungkin sebahagian dari dirinya juga mahu percaya. Amar menoleh sedikit, dan untuk pertama kalinya mata mereka bertemu. Di situ tidak ada kemarahan, tidak ada dendam. Hanya dua insan yang terlalu banyak menyimpan. Dan sekarang, duduk di tempat yang pernah menyatukan mereka, tapi tidak pasti sama ada akan mengikat mereka kembali. Amar membuka dompet dari poket jaketnya. Dia keluarkan satu gambar kecil, gambar keluarga mereka. Waktu Adam masih bayi, waktu mereka belum tahu bahawa dunia mampu berubah sekejam itu. Dia hulurkan gambar itu pada Amira. Tangannya sedikit menggigil. "Saya simpan ni, walaupun tak layak." Amira terima gambar itu perlahan. Matanya tidak berkelip. Ada suatu dalam dirinya yang terbuka, sedikit demi sedikit. Seperti luka lama yang akhirnya dapat bernafas. Tapi dia tidak tahu sama ada luka itu sedang sembuh atau berdarah semula. "Kenapa awak panggil tu saya? Soalnya akhirnya." Amar tunduk. "Sebab saya tak tahu berapa lama lagi saya mampu ingat siapa awak." Dia senyum sedikit getir. "Saya hanya nak tengok awak sekali lagi sebelum semuanya jadi kosong." Amira terdiam, hening. Dan dalam diam itu, dia terasa seperti tenggelam ke dalam kenangan,
suara ketawa anak-anak, bau kopi pagi, debaran tangan yang pernah digenggam. Tapi juga ada sunyi, ada tangis, ada jurang yang tidak pernah tertutup sejak hari pertama retakan muncul. Mar berdiri perlahan. "Saya kena pergi," katanya, suaranya nyaris berbisik. Amira hanya menoleh sedikit, melihat langkah lelaki itu menjauh dari bangku kayu. Langkah perlahan, seolah-olah takut meninggalkan jejak. Dia tidak berkata selamat tinggal. Amira tidak bertanya kemana dia akan pergi. Di tangan Amira, gambar kecil itu terasa berat. Berat seperti mesa yang tidak dapat dikembalikan. Langit mula gelap, awan mula berkumpul. Suara angin menjadi lebih tajam. Amira duduk di bangku itu sendirian, lama. Membiarkan angin menyapu wajahnya. Membawa pergi semua bunyi kecuali degup jantung sendiri. Dan di saat itu, dia sadar ada perkara yang tidak memerlukan jawaban. Ada pertemuan yang tidak memerlukan penutup. Ada cinta yang mungkin tidak perlu dimiliki, tapi tetap ada. Dalam bentuk yang tidak dapat dijelaskan, tidak dapat dinamakan. Sore itu berlalu, perlahan, seperti kenangan yang enggan melepaskan. Dan Amira masih duduk di situ, menanti sesuatu. Atau mungkin tidak menanti apa-apa pun.